bentuk, pintu bentung awalnya. Saya bilang sama istri saya gitu, kau hantar turunkan kereta kami, kau jangan toleh kami masuk, sebab perjalanan saya pun tak tahu saya boleh balik tak kan, tapi saya tak punya pilihan lagi. Maka dengan turun dia pun pulang, saya pun masuk 3 orang. Dari sana awal kami terus naik mobil sana dipanggil mobil sapu yang tak punya permit, tapi tumpang bayarlah, dia bawa kami ke masjid Jalan Gajah nih, Masjid Tablik di Yala. Sampai di situ. Waktu kami sampai, kami ini bukan dari jemaah tablik, cuma dibagi kami tempat untuk nginap selama 3 hari. Hari pertama kami masuk sebagai tetamu aja, bukan ada apa-apa. Kalau Tuan Imam dia punya misi, kita tahu misi waktu itu dia membawa surat Sulaiman. Dia bawa surat Sulaiman untuk sampaikan. Jadi bila masuk masjid kami cari ketua dia. Siapa pimpinan teratas. Ketika sampai, kami pun sampaikan surat tu. Macam biasa juga orang tak ngerti apa yang kita sampaikan. Tak ngerti pembicaraan. Jadi masuk hari yang ketiga, udah mula bicara mereka di atas. Tak boleh tinggal lagi, harus keluar dari sini. Kami dihalau keluar. Hari yang ketiga, kami dihalau keluar, ada satu ustaz. Ini bawa kami ke stesen bus. Kita pun bingung. Karena tak punya arah nih, perjalanan ni tak punya arah. Cuma punya misi. Tapi kemana tujuannya tak ada. Dia nanyakan saya, kami bertiga kalau Tuan Imam tetap menyampaikan yang dari Tuhan. Kalau Maki dia mahir tentang IT, cara booking tiket, cara cari perjalanan. Kalau saya apa? Saya cuma tukang bicara. Kita canggih juru bahasa. Mungkin ada sedikit yang anugerah Tuhan saya boleh berbahasa Inggeris. Karena internasional. Jadi dimusyarahkan mereka, akhirnya kami terpaksa keluar. Kerana Tuan Imam dia tidak mengikuti apa yang selama hari ini mereka ikuti. Waktu solat dia tidur. Azan jemaah datang ni penuh nih masjid. Dia tidur. Tak apa Imam. Kalau Imam Bang Radi, dia panggil saya Bang Radi. Kalau Bang Radi nak ikut silakan. Kok takkan kita nak ikut, saya pun tidur. Orang habis solat baru dia siap dengan pakaian seragam dia, dengan tongkat dia. Tongkat tu bila ketuk lantai ni, bunyinya sampai tingkat yang ketiga. Ting! Tengah-tengah malam. Orang dah nak tidur, baru dia nak solat. Dia solat di depan. Kemudian dia minta semua orang duduk, dia nak nyampaikan ni. Mana dia ajak orang semua duduk di sini, saya nak sampai. Cuma tuan orang nak tidur lah, tadi dia solat. Udah, bilang aja sama dia. Kita buat, tapi ketika orang tak datang, dah selesai. Kerja kita selesaikan. Jadi, itu masuk hari yang ketiga, ini 3 orang pelik kata orang. Akhir kami diusir, kami sampai ke stesen bas, naiklah bas. Sampai ke Hatnyai. Hatnyai itu di bus stop tu, sementara menunggu bas untuk ke Bangkok. Dapatlah satu gambaran daripada masjid tu, ada satu jemaah situ. Kalau nak pergi Bangkok, arah ke Masjid Harun. Ini alamatnya, arah ke Masjid Harun. Di situ banyak orang jalan gajah di situ. Dia fikir kita orang jalan gajah juga. Karena pengakuan kami juga tablik. Cuma tablik kami menyampaikan yang dari Tuhan. Bukan ngajak orang solat. Kalau itu dah memang jadi kewajipan. Cuma ada banyak perkara yang manusia lupa, kami ingatkan. Itu penyampaian kami kepada mereka. Akhirnya di sementara menunggu bas, kami duduk dalam bus station ni. Bas lambat lagi. Solat di situ. Sebentar datang masuk satu orang, keluar. Nanti masuk lain orang, keluar. Agak sekitar dalam 2 jam kami tunggu kat situ, masuklah satu pegawai orang.
datang, dia pun solat. Kami duduk di bucu ke situ. Dia toleh. Dia tanya saya, mau pergi ke mana? Saya tukang juri bahasa. Saya lah kena bicara kan. Mam, Abang Radhi, saya pun cerita apa misi kita, kemana arah kita, dan akhir penyampaian tu sampai pada dia. Ketika sampai, kita dulu kan menyampaikan salam. Salamun khawla min rabbir rahim. Sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kira-kira Tuhan terima salamnya. Akhirnya berlakulah pembayatan di dalam surau tu. Selesai pembayatan baru ditunjuk. Saya ni sebenarnya intel. Saya sejak kamu masuk daripada mula ke Thailand, saya dah ngikuti ni. Dari sempadan kami masuk ke masjid yang pertama tadi, itu kilometernya hampir 200. Hampir 200 kilometer. Dia udah ikut ni. Intel ni udah ikut. Karena pakaiannya pun pelik, lain daripada orang. Tuan Imam. Lepas tu, gerakan tu dicurigai macam teroris. Kan dulu waktu itu memang kuat dengan masa teroris. Itu dia kenalkan Intel. Ya alhamdulillah je kan. Tapi dia dah bayat. Dah selesai bayat baru dia kenalkan Intel. Tak apa, tuan nak ke mana? Kami nak ke Bangkok. InsyaAllah kita jumpa di Bangkok. Ternyata waktu sampai di Bangkok, tak jumpa dia lah. Okey. Sampai dalam perjalanan tu, bas pun sampai, kami pun balik. Jadi terselamatlah kami daripada kepungan Intel ni. Tanpa soal siasat, karena kita menyampaikan penyampaian tu jelas, dan dia terima penyampaian tu, dia pun berbaiat. Dia mewakili kita untuk sampaikan kepada ketua-ketua Intel ni. Jadi dalam perjalanan tu sampai di Bangkok, kami carilah tempat Masjid Harun. Sampai letakkan bagasi semua, keluar makan. Waktu itu dia dapat bel daripada ibu. Yang ibu jatuh dekat rumah, ada terseliur tangan sikit kan. Maka waktu itu turun ayat. Itu dah tiap-tiap diri ada malaikat-malaikat penjaga. Di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri mengubah. Jadi dia bilang saya, Bang Radhi, sebenarnya karena dia nampak saya pun dah lemah sebenarnya. Lemah dengan ketakutan, dengan fikir anak, isteri, semua ni ada lah. Kita kan biasa aja manusia ni, tak sehebat dia. Dia tu kalau bahasa Inggeris saya cakap gifted, anugerah Tuhan kepada dia. Jadi Bang Radhi, fikir-fikir saya suka berjalan ni. Saya udah punya rumah, punya ramai murid, tak perlu saya buat apa-apa. Orang hantar duit aja, makan cukup, mau kemana pun ada. Enak aja saya duduk di rumah. Saya kata, kau fikir kau suka? Tak, sebenarnya kita ni berjalan ni bukan saja-saja, bukan main-main ni. Kalau kita tak berjalan, sampailah akhir nanti, anak dan cucu kita nanti, itu akan ditipu selama-lamanya. Maka kita lah yang berjalan untuk mengubah nasib kaum daripada ditipu oleh Al-Masihud Dajjal akhir zaman. Dengan dogma dan doktrinnya mereka kan. Ngerti saya. Jadi yang datang kepada kita di hadnya itu adalah muakhibat, malaikat-malaikat penjaga. Rupanya malaikat penjaga itu yang pikir kita kat mana. Mereka Intel, sepanjang perjalanan kami ini, Intel ada aja yang jaga. Kalau andai orang jahat nak buat sesuatu, mereka lah sebagai backup, sebagai pelindung kami. Tinggallah di Masjid Harun. Masjid Harun itu mewah. Masjid yang diwakafkan oleh salah seorang saudagar daripada India. Tinggal di situ, makan minum enak lah. Makan minum. Sampai akhirnya dah seminggu. Kemana lagi? Kita dah habis penyampaian di situ, dah habis. Jadi Bang Radhi, kemana lagi? Kau tanya saya mana tu? Mana lah? Macam mana nak pergi? Saya nak tanya saya, mana? Saya perkara yang paling susah bila sampai satu tempat adalah kemana nak pergi. Awak mana jawab mana? Dia tanya saya, Bang Radhi, kemana nak pergi ni? Kemana kita Bang Radhi? Kemana kita Bang Radhi? Kemana nak pergi? Alhamdulillah Tuhan tu
mau tahu kan. Dia datang kan satu orang. Lepas ni nak pergi mana? Saya pun tak tahu. Pergi dekat Memburi. Memburi itu ada markas besar. Markas Jalan Gajah juga. Markas besar di situ, pergi situ. Kami pun bersiap-siap pergi ke Memburi. Sampai di Memburi, memang ada markas besar. Kami masuk di situ. Sama juga hari ketiga kena halau. Sebab tertib tabligh ni dia 3 hari je boleh tumpang. Dikata tetamu. Hari yang ketiga, hari keempat mesti keluar. Bukan jemaah dia. So kami keluarlah. Jadi waktu di dalam tu ada yang menyampaikan, mengatakan di sinilah tempat kumpulan Arkam yang diharamkan di Malaysia tu. Kumpulan Arkam ada punya pejabat di sini. Tapi jauh ke dalam. Bang Radhi, besok kita ke sana lah. Atau nanti petang aja kita ke sana. Boleh lah. Dia cakap boleh. Kami bila dihalau, kami carilah bilik hotel. Di situ datang antara salah seorang daripada aliran tarikat, datang ke bilik, menceritakan tentang yakinnya akan datang pemimpin akhir. Maka penyampaian tu sampai di situ, berlakulah pembaiatan di situ antara salah seorang yang percaya dengan kedatangan dia. Berlaku baiat. Dia pun beritahu, dalam ni jalan ni terus jauh je. Petang tu selepas maghrib semua, selesai isyak, dia cakap, bang Radhi kita pergi ke sana. Padahal tempat itu dah di kalau sini panggil apa? Curfew. Faham curfew? Curfew ni perintah berkurung. Kerana mungkin ada pergolakan di situ. Tentera ni ada sepanjang jalan buat kemah, tak boleh keluar. Pukul 6.30, pukul 7 tak boleh keluar. Orang mesti duduk dalam rumah. Dia mesti duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Keluar, tembak. Ataupun ditahan. Jadi ini dah pukul 9, dah pukul 12 ni. Dah pukul 9, habis isyak pukul 9, berjalan lagi. Dah hampir pukul 12. Saya cakap, tuan, tempat ni perintah berkurung kan? Kalau kita jalan nanti kena tembak. Tak apa, kita jalan aja dulu. Dia jalan dalam malam sunyi, ini kebun getah. Ini kebun getah. Jadi gelap gelita ni. Tongkat dia diketuk, bunyi jauh kali bunyi dia. Ting ting ting. Saya dengan maki ni kot. Maki kat belakang. Tuan, jangan seksa kami tuan. Tuan, ampun tuan. Ini jalan masuk dalam, pasti tentera tangkap. Saya cakap dengan dia, saya ni memberanikan diri lah. Tak boleh jalan sini tuan. Saya cakap, kalau jalan nanti tu tentera kat depan nanti tembak kita. Besok pagi kita datang. Besok pagi ada kebenaran masuk, kita cari rumah dia. Dia pusing tangkap. Kau lebih takut kepada manusia dari takut pada Tuhan. Aku menjalankan perintah Tuhan, kau faham tak? Gitu. Jadi Allahu Akbar juga. Yalah tuan. Saya patah balik, sama juga. Saya ke depan belum pasti. Kan? Jadi tak apalah tuan, kita jalan. Jalan lagi. Jalan. Sambil jalan tu saya nampak pintu rumah ada yang terbuka sikit. Yang lain semua rapat. Ni curfew. Ada terbuka sikit. Jadi saya jerit, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada orang jawab. Rupanya rumah tu ada rumah orang Islam. Di Thailand kan semua Siam aja Buddha. Ada jawab, Waalaikumsalam. Bila dia jawab, Tuan Iman cakap apa? Orang Islam tu, pergi. Saya pun pergi rumah tu. Sampai rumah, saya nak pergi tempat pusat orang Arkam ni. Dia ada kata dekat sini. Tahu tak? Saya boleh jugalah, bahasa Thailand tu boleh berbahasa kan. Jadi, tahu. Langsung dia keluar rumah, dia ambil satu motor, dia bawa saya naik. Dalam gelap gelita ni, saya pun tak tahu siapa orang ni. Dia tahu kawasan tu curfew, dia boleh keluar nak ambil motor, dia letak saya kat belakang ni. Dalam gelap gelita ni, sekitar setengah jam juga naik motor. Dalam hutan getah ni. Akhirnya jumpa satu banglo besar, rumah besar lah. Rumah besar tekan botang, tak lama keluar ramai murid, budak-budak kecil. Sekitar 12 tahun gitu kan. Saya nak jumpa dengan ustaz. Ada tak ustaz kat sini? Orang cakap, ustaz tak ada. Ustaz pergi makan kenduri.
besok pagi je lah datang. Ustaz besok pagi ada. Okey, saya pun balik naik motor sampai sana kan. Saya dah sampai rumah ya, dah tanya penghuni dia, ketuanya, ustaznya tak ada. Dia suruh datang besok pagi. Baru dia senyum, okey tak apa, kita balik. Baru dia nak balik. Dia berdiri tengah jalan tu, waktu saya pergi sampai dia balik tempat yang sama, dia berdiri tengah jalan dengan tongkat dia gini. Mati dia juga. Ikut dia. Lepas tu bila balik, selesai subuh, siap kami bergerak lah. Okeylah, dah lepas curfew, dah tak kena tembak. Waktu kami jalan siang tu, baru saya tahu sepanjang jalan ni kem askar ni. Askar nunggu dengan senapan. Kenapa malam tu, dalam gelap tu, kami tak kena tahan? Tak ditembak, tak diganggu. Pergi balik gratis saja. Waktu siang tu jalan tentera tu tengok gini. Saya pun, ya udah, itulah kelebihan dia antara saya waktu. Masya Allah, saya cakap betul. Tuan, saya cakap, tuan, semalam kita jalan tak nampak. Dia macam tak nampak, tuan cakap. Iyalah kau jalankan perintah Tuhan. Yang mana Tuhan pasti akan lindungi kita. Itulah ayat. Kan muakibat, malaikat penjaga kan. Jadi dijaga kita. Pergi sampai kat rumah tu, rupanya orang Malaysia ramai di situ. Orang Indonesia pun ada kat dalam tu. Jadi kami sampai. Saya nyampai, Maki sampai, Tuan Imam sendiri sampai, tiga orang sampai samanya. Akhirnya dia bagi makan aja. Dapat makan je lah sekarang. Kita nak kasih dia orang makan, dia pun bagi kita makan. Kita makan je lah, Mam. Makan, kami pun balik. Duduk dekat situ, pindah balik ke, saya nguruskan, dia tanya saya, ke mana ni? Saya cakap, kita lanjutlah jalanan ke Myanmar. Okey, saya nguruskan visa saya. Di Thailand saya duduk lama, 2 minggu saya duduk di Thailand. Nguruskan visa. Itu antara peristiwa yang saya rasa betul-betul dengan pertolongan Tuhan. Jadi, duduk situ sambil saya nguruskan visa, lama kali 2 minggu, dia dengan Maki masuk ke Myanmar. Dia masuk dengan Myanmar dengan cara naik bos. Waktu dalam bos tu, dipertemulah dengan satu orang daripada Malaysia. Baik kali orang ni, mau tolong dia, dah macam saudara dia. Tolong bawa masuk ke Myanmar. Sampai ke Myanmar, ketua immigration Myanmar dah masuk dah. Lepas saja border, ada satu masjid dekat situ. Dia pun duduk di masjid, solat semua. Dia sempat dia menyampaikan kat situ, tapi tak ada pembaitan. Selepas dia menyampaikan tu, ketua immigration ni datang. Tak benarkan berjalan terus. Sebab di situ kan Rohingya, tempat paling bergolak. Dia tak bagi satu jaminan. Tak apa, kita pun tak minta dia jaminan. Kata Tuan, kita tak pernah minta jaminan dari manusia. Kata. Kami nak jalan juga. Immigration tu mati-mati dia tak nak kasih jalan. Terakhir, kawan yang teman dia ni ajak pergi ke satu perkampungan di Myanmar ni. Tinggallah mereka berdua. Saya masih di Thailand. Saya sendiri di Thailand. Tinggal mereka berdua dekat situ. Dibawa ke satu bukit, cari batu permata. Itu yang jumpa batu rubi, batu lah. Dapatlah 6 biji batu, bawa balik batu ke Bangkok. Saya pergi ke satu tower tu, James Tower. Pergi cerita, tengok buat sertifikat, hantar ke Bandung, jual. Untung kami besar lagi. Lagi besar untungnya, duit tu belanja dan untuk jalan ke depan. Sampai siap visa saya, pergilah ke Thailand, ke India, terbang. Sampai di India, waktu sampai di India ni, itu sampai musim sejuk. Saya ada visa, 2 orang tak ada visa. Di Indonesia ni visa on arrival. Bila sampai, dia automatic chop untuk 14 hari. Saya ada buat visa untuk 1 bulan. Jadi saya bila sampai turun pesawat, kami pecah 2. 2 orang pergi pintu sini, saya ada visa ikut jalan sini. Bila lepas saja, saya dah chop semua tu. Saya tunggu 5 jam tak keluar. Nangis saya dekat situ. Saya diamanahkan jaga dia. Tiba-tiba sampai kat sana hilang. Manusia punya banyak macam kat Jakarta tu lah. Punya ramai manusia ni.
Ha? Tiba-tiba hilang. Kat mana saya nak cari ni? Saya bawa beg dia, beg Maki, semua beg dekat tangan saya. Dah penuh belakang ni beg ni. Tolak troli ke sana. 5 jam. Tas. Beg. Dah keluar bahasa Malaysia susah lah kan. Tak apa, paham-paham aje lah kan. Jadi tolak. Saya dah nak telefon ayah. Kalau aku telefon marah orang ni, aku diamanahkan jaga dia kan. Memang saya jaga dia, seluar dalam dia, stokin dia, seluar dia, saya yang basuh. Tahu kali dia. Kan. Lepas 5 jam saya gaduh dengan menjaga. Saya nak masuk dalam, saya nak cari kawan saya cakap. Dia tak bagi. Saya degil nak masuk juga, melawan dengan polis. Bawa je cuata macam ni nak balon saya. Lari. Tunggu. Tak lama lepas tu dia pun keluar. Mam, Maki panggil. Saya dekat situ dah, ya ampun. Nangis betul kat situ nak. Dah selesai semua, dah jumpa balik. Okey, kita keluar. Keluar lagi sejuk luar daripada dalam. Sebab musim tu musim sejuk. Musim dekat nak masuk salji kan. Dingin. Sana capur kat sejuk. Sejuk dengan dingin samalah kan. Jadi tunggu ke. Kita ke mana Bang Radhi? Itu ayatnya. Macam saya ni macam tahu semua stesen. Kita ke mana Bang Radhi? Ya, kita duduk sana dulu lah Pak. Kan. Kita duduk sana dulu. Minum-minum dulu. Duduk atas kursi tu, tiba-tiba datang 2 orang India. India lah orang sana, orang tempatan. Daripada jauh lagi senyum macam dia kenal saya 10 tahun. Senyum, apa ya betul orang ni senyum ni. Langsung lanjut sampai kat kami. Rupanya dia ingat kami ni jemaah Jalan Gajah. Dia sampai, saya pun tanyalah. Saya tanya, dia nak tunggu siapa? Dia cakap, tunggu abang dia. Daripada Dubai. Abang dia daripada Dubai datang sana. Nak balik kampung. Kampung dekat mana? Kampung dia dekat Bikaner. Bikaner ni perjalanan dia macam perjalanan ni lah. Macam perjalanan daripada Jakarta sampai sini. Mau 1 malam juga jalan-jalan. Okeylah. Dia pun bagi address, bagi nombor telefon. Dia bantu kami arrangekan angkut, bawa sini, dia hantar kami ke Nizamuddin. Nizamuddin ni kalau orang Jalan Gajah tahu sangatlah. Itu pusat dia yang paling besar dekat situ. Sampai kami duduk lantai nombor 7, lantai paling tinggi sekali. Langit yang ke-7 kami duduk di atas tu. Dia hantar kami dekat atas. Jadi sampai dekat situ, orang Indonesia rupanya ramai di situ. Senang lah bicara. Bagi lepas dia bicara, dia lepas lah apa yang nak jumpa dia punya Amir Sab yang nombor 1. Kebetulan waktu tu anak Raja Bahrain datang. Jadi dia layan dah. Anak raja tak layan lah kami. Kami dapat berjumpa 3 orang aja. Yang nombor 2 dengan nombor 3. Ketua yang nombor 2, nombor 3. Kami sampaikan ni bagi Suat Sulaiman yang grup-grup Indonesia ni. Macam itulah, gila agak orang ni kan. Jadi sampai waktu dia ajak kami pergi semayang. Bila azan je, Bardi, siapkan beg kita turun. Orang tengah azan, jom semayang, dia pasang beg dia turun. Tak pelik orang. Pelik nak yang turun. Pergi keluar. Taklah solat kami kat situ kan. Keluar. Minum teh kat mana? Cari hotel. Maki pun buka telefon. Okey, ni hotel murah. Pergi cari hotel. Tengok itu hotel Kelil. Bawah ni India punya kan. Bawah ni dah perempuan-perempuan, kami duduk atas sekali. Tak sesuai kali juga kan. Duduklah situ 2 hari. Kemana lagi ni? Suara kemana kita ni? Saya ada alamat orang ni bagi. Dia di Bikaner. Kita pergi jumpa tempat dia. Okey. Jumpa. Jadi keluarlah kami pergi stesen bas. Naik bas ni daripada New Delhi nak ke Bikaner, kita akan tempuh dulu Jaipur. Jaipur itu pusat ibu negara juga. Daripada Jaipur baru jumpa Bikaner. Jadi bas ni naik waktu malam, waktu petang. Sampailah ke malam. Macam sini lah, naik petang sampai ke malam, sampai nak pagi. Jauh kali perjalanan dia. Kedek. Dalam bas tu kambing naik, ayam naik. Bukan orang aja ya. Kira okey lagi Indonesia ni semua orang. Kalau kat sana kambing naik, ayam naik, penuh dia. Orang tu orang jenis ladang
ikatnya serban, mata besar macam ni tengok. Kami gelak, gede-gede gelak aja kata. Tiba-tiba dalam pukul 1 pun tengah malam masuk satu telefon orang yang dalam bas ni. Masuk dalam telefon, orang ni jawab, Waalaikumsalam. Imam, orang Islam tu, sampaikan kepada dia. Kejap-kejap itu dia suruh saya sampaikan dalam bas tu. Saya pun bedek-bedek, pelan-pelan, sembang cerita. Rupa dia memang orang Islam, dia seorang engineer timbang ni. Engineer timbang, dia pergi kenuri rumah abang dia di New Delhi, sekarang nak balik kampung. Ni sampai ni pagi dia cakap. Kita sampai ni lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Bagusnya tidurlah rumah dia dulu. Ini peluang lah. Kita memang nak cari tempat menginap kan, yang boleh kita bicara. Peluang. Kan dia ajak menginap tempat dia. Ya bagus lah. Bagus. Okay. Sampailah di Jaipur, turun. Kami pun, dia ni ambil semua beg kita. Yang nama dia, saya lupa nama dia. Dia ambil semua beg kita. Saya dengan anak dia, dengan isteri dia. Dengan Tuan Imam, dengan Maki berjalan lah. Berjalan lereng-lereng bukit ni, naik bukit tu, bukit celah-celah rumah ni. Sampai itu kali jalan. Babi, hutan apa semua pun ada ni. Sampai naik atas rumah, akhir sampai ke rumah ni. Rumah yang kecil. Kayak kamar ni. Satu kamar, dia duduk dalam. Dalam di kamar dia pun ada dapur. Sampai bagusnya orangnya. Sampai dia buat capati tu sambil kita sampaikan ni. Akhirnya malam tu taslim lah. Berdoa suruh Tuan Imam. Kayakan dia ni. Tak tahu kok sekarang saya pergi harus dah kaya dah kot dia ni. Miskin sangat kan ni. Malam tu kami pun tidur kat situ. Bini dia buat capati, makan sedap lah. Bangun pagi. Pagi tu bangun. Saya keluar ke depan. Waktu sejuk. Saya tengok rupanya rumah tu bukit macam ni. Rumah. Air limbah dia, air kotor dia jatuh atas atap orang ni. Air limbah jatuh atas atap ni. Turun sampai situ. Penempatan miskin. Padahal dia engineer. Rumah dia seorang aja ada toilet. Rumah lain tak ada toilet. Pagi saya tengok ada beratus-ratus orang daripada bukit ni turun. Yang lelaki, yang perempuan, yang kanak-kanak, yang remaja. Turun ke padang pasir ni. Bawa satu botol mineral water. Saya cakap, apa ni buat ni semua? Saya ni jenis suka ambil tahu. Pakai baju, pakai kasut, pakai jaket, turun. Saya pergi dekat perempuan ni, grup perempuan. Laki kan kena marah, kalau perempuan ni adalah boleh tahan sikit kan. Pergi kat tempat perempuan. Sampai dia baling saya kayu. Baling kayu, saya pun lari lah. Lepas tu saya tanya isteri orang tu. Dia pun malu-malu. Rupanya dia pun ni rumah tak ada tandas. Bangun tidur, bawa mineral water, pergi berak dekat padang pasir. Berak, duduk bulatan ni ramai-ramai. Berak, masing-masing berak. Lepas tu cuci punggung balik. Yang peliknya, ribu-ribu orang turun berak kat situ, tak ada bau busuk. Mungkin disebab cuaca terlampau panas. Ketika sejuk, dia jadi macam frozen. Frost kan. Jadi tak ada bau busuk. Okeylah. Besoknya ada hasil sahabat, dia hantar kami ke stesen kereta api. Naiklah kereta api. Kereta api pun bila baring sampai ke destinasi. Kalau duduklah selama-lamanya. Dia atas ni kalau kita baring boleh angkat kepala sini je. Nak minum air pun kena keluar. Naik kereta api tu 1 hari setengah. Samalah kambing-kambing semua naik lah. Sampai di Bikanet. Saya telefon orang yang awal tadi saya jumpa tadi, yang kata ambil abang dia daripada Dubai. Sampai dekat sana, dia datang jemput kami. Selaku orang tablik lah, dia ingat kami ni orang tablik, orang Jalan Gajah. Jadi dia jemput kami, bawa lah kami tidur hotel. Rupanya dia ceritakan satu kampung tu, satu bandar kecil ni, yang ada jemaah daripada Malaysia, ada jemaah daripada Indonesia datang. Jadi diraikan lah. Rupanya Bikanet ni adalah pusat pendidikan Islam yang terbesar. Negara dia namanya Rajasthan.
bandar dia namanya Jaipur, bandar kecil namanya Bikaner. Bikaner ni tempat pendidikan Islam, di situ melahirkan banyak ulama-ulama, termasuk Zakir Naik. Zakir Naik kan, termasuk Zakir Naik dekat situ. Jadi dibawalah besok pagi, dia ambil kami selepas makan pagi, dibawa pergi ke Maktab El Ulama Bikaner. Di situ semua para ulama janggut besar macam ni semua. Kan? Dia letaknya tilam, bagi kami duduk atas tu 3 orang. Masalah saya cakap. Masalah ni nak jawab ni, depa ni ramai ni, semua ulama datang. Okey. Bertanya mereka apa tujuan. Jadi siapa yang nak bercakap? Saya jurubahasa, saya lah kena bercakap. Nanti tu imam cakap, Pak Radhi silakan cakap. Sampaikan. Saya lah sampaikan. Saya bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris saya punya, sini saya sembang bahasa Malaysia lah, bahasa Indonesia. Sebenarnya kami punya perjalanan ni daripada Malaysia, bermula daripada Malaysia. Daripada Malaysia kami masuk ke Thailand. Daripada Thailand kami pergi ke Myanmar. Daripada Myanmar kami sampai India sekarang. Sekarang kami dah sampai ke negara tuan-tuan. Dan insya-Allah kami akan pergi ke negara lain, dan terakhir destinasi kami akan sampai ke Mekah. Selesai umrah kami akan balik. So kenapa kami pilih jalan ni? Kenapa kami pilih jalan ni? Kami pilih jalan ni sebab kami nak jumpa saudara. Muslim brothers is brothers. Tak ada Islam Indonesia, tak ada Islam Malaysia, tak ada Islam India. Islam is brothers, saudara. And saya, sahabat saya, sebelum saya kenalkan, nama saya Muhammad Radhi. This is Maki Malik from Bandung. This is our Imam Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah. Kami daripada Malaysia nak pergi sampai habis ke Mekah dan kami balik. Kenapa kami pilih jalan ni? Sebab kami nak jumpa saudara kami. We are brothers. Kita bersaudara. Kenapa kita perlu gaduh? Kenapa kita perlu berselisih? Orang Islam patutnya bersaudara. Kenapa kita perlu berselisih? That's why kita datang sini, kita nak jumpa saudara. Dan saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pesan, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Just because of this. Kalau saya cakap saya mazhab, gaduh. Mereka follow mazhab lain. Jadi saya cakap saya pengikut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pesan, sampaikanlah dariku walau sepotong ayat. Bila saya dah sampai berjumpa dengan saudara-saudara saya nak sampaikan sepotong ayat. Ayat dalam surah Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. This is a word from the merciful of God. Ini sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. 3 kali saya cakap atas tilam ni. Ni ulama ni, 3 kali saya cakap. Kali yang ketiga suara saya dah tinggi, saya kepala dah kembang, dah hilang dah. Rasa diri tu dah hilang. Rasa takut dia hilang, rasa semua dah hilang. Kepala saya dah kembang, suara saya tinggi. Bila tinggi, yang kat depan ni tunduk kepala dia rapat. Lepas tu saya tanya, are you accept that salam or not? This is a word from the merciful of God. Awak terima tak salam saya? Ini salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jangan tunggu Tuhan datang sini. Mustahil. Tuhan utuskan seorang. I'm servant from Allah. Saya ni hamba daripada Allah. Dan saya nyampaikan salam ni. Ayo terima tak? Yes brother, dia cakap, kami terima. Bangun semua ulama-ulama yang besar-besar ni, bangun. Terima salam. So bila terima salam, Tuan Imam buat syarat. Duduklah macam kita buat ni, keliling, silang tangan sambil bersyahadah. Bila dah pegang tangan, ramai ni dekat 30 orang ni. Semua ulama dekat sana kan. Pegang tangan macam ni, seorang dah melenting. Oh, dia cakap, tak boleh. Ini mana ada dalam sejarah Rasulullah, tak pernah buat macam ni, dia cakap. Oh, bergaduh lah. Panggil dia punya mufti Bikaner ni, datang daripada 140 km, datang bawa kereta, datang menyelesaikan hal ni. Berselisih tentang ni.
Okey. Jadi Tuan Imam duduk macam ini, dia tak berganjak. Bukan aku yang ikuti mereka, bahkan mereka harus mengikuti aku. Tak kala ini aku menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Beriman kau mengikuti aku. Dengan tegas ini pernah potong tengkuk kat sana. Kan? Ini soal akidah. Bukan main-main. Tak. Macam mana nak buat ni cakap. Nanti saya pun cakap dengan ketua. Okay. This is dia cakap, ini cuma cara. Are you accept that salam? Kamu terima tak salam ni? Cara macam mana terima salam, ini cuma cara. Dekat negara saya, apabila orang terima salam, kita buat macam ni. Dekat negara you, cara terima salam ni macam mana? Dia cakap, cara Rasulullah, salam, peluk, cium pipi. Okay. You terima tak salam ni? Terima. Tuan, mereka terima salam ni tuan. Tapi cara ni pernah, dah boleh, jalan aja. Balang salam. Peluklah kami semua berbaiat dah kat situ. Jadi kalau sampai di Bikanet, saya dibawa jumpa dengan kalau di sini apa? Wakil rakyat, kalau di sana wakil rakyat. Di sini DPR. DPR. Dibawa jumpa DPR ni. Bawa jumpa baiat DPR tu. Dalam rumah dia tu baiat. Saya nyampai kamu. Lepas tu dah berbaiat, mulalah berkembang satu bandar ni. Pergi masjid ni 100 orang berbaiat. Pergi masjid ni dah ramai. Ramai sangat ni. Saya duduk tingkat 3. Satu hotel tu ambil kami letak dekat hotel dia. Lagi mewah sikit lah hotel dia. Di kamar besar, katil besar. Dia sendiri pun berbaiat. Dia percaya, dia cakap, mereka ni penduduk dekat situ, mereka ni daripada Arab juga. Mereka Bani, yang jaga kambing ni Bani Hashim. Keturunan mereka ni, tok nenek mereka ni memang gembala kambing. Kambing ni duduk dalam rumah ni makan tidur sekali. Mereka punya baiknya dengan kambing ni. Mereka penggembala. Di situ ada ladang unta yang paling besar di dunia. Dekat Bikanet. Pasal ladang unta ni. Memang mereka ni penggembala. So, bila dah tersebar seluruh bandar ni, masjid sana tahu, masjid sini tahu, datang bawa kami pergi sampai bayar. Tuan Imam duduk sebelah, Maki duduk sebelah. Yang nyampai tetap saya juga, letih betul. Cakap pasal yang boleh berbahasa Inggeris saya. Saya nyampai. Bila berbayar ramai. Bila dah start bayar ramai, kami duduk lantai 3. Saya buka tingkap, saya tengok bawah ni dah ratus-ratus orang. Sekejap naik 10 orang. Sampai turun. Naik lagi 10 orang. Sampai turun. Satu hari tu datang lebih kurang 5 orang ke 7 orang datang. Bawa parang, bawa kayu, bawa besi, dengan pedang dekat sini. Dia tak bagi salam, dia tolak pintu. Dia tolak pintu. Saya bagi salam. Tuan Imam tengah baca Quran. Maki tengah tengok telefon, saya tak ada buat apa-apa lah, duduk atas katil tu. Dia baca Quran, dia bahasa Arab, saya tak pandai bahasa Arab, saya baca bahasa Malaysia. Tiba-tiba dia tolaknya pintu, tolak pintu. Saya tengok, Imam bercara lah. Saya pun bagi salam, Assalamualaikum. Dia tak jawab salam. Kali ketiga saya bagi Assalamualaikum, tak jawab salam. Dia tanya saya, "Yes brother, I just want to know why you come to my country. Kenapa awak datang negara saya? Awak bawa Islam baru ke?" Dah dengan parang, dengan kerih, dengan pisau. Kan di India kan ada pisau di bengkok macam tu. Bengkok. Seorang ketua dia tu kaki tempang tu macam gestur. Tempang tu. Ini kat bawah ni orang naik, turun. Turun. Datang. "Yes brother, I want to know why you to come to my country. Are you bring a new Muslim here?" Bawa Islam baru ke? Okey. Dah. Marah dia cakap aja. Jangan takut, cakap aja. Saya mana tak takut. Itu negara orang kami 3 orang aja. Kat situ dia potong India tu. Pakai tak ada apa lah. Cakap aja. Okey. Let me introduce myself. Bagi saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Radhi.
Saya daripada Malaysia. Sama, ayat dia tu tetap sama aja. Tak ada berubah. Ke mana pun itulah ayatnya. Dah sampai boleh hafal sekarang ni. Nama saya Muhammad Radhi. Saya daripada Malaysia. This is our friend Maki Al-Malik from Bandung, Indonesia. This is our Imam. Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah from Medan, Indonesia. So kita start pengembaraan daripada Malaysia ke Thailand, Thailand ke Myanmar, Myanmar. Now sekarang kami ada dekat negara tuan-tuan. Kenapa kami pilih negara ni? Kenapa kami pilih jalan ni? Dan kami akan habiskan pengembaraan kami di Mekah. Selesai umrah kami akan balik Umrah. Itu saja. Kenapa kami pilih jalan ni? Sebab kami nak jumpa brothers. Kami nak jumpa saudara kami. Muslim is brothers. No Muslim India. No. Sama macam itu ayat. Tak ada Muslim Thailand. Tak ada Muslim Myanmar. Tak ada Muslim Malaysia. Tak ada Muslim Indonesia. Muslim is the brothers. Got only one Muslim. Why we should fight each other? Kenapa kita perlu gaduh sama kita ni? We are brothers. I'm follow. Saya ni pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad Rasulullah pesan sampaikan dariku walau sepotong ayat. Just bila saya ada dekat sini, saya cuma nak menyampaikan sepotong ayat. Bukan sebab saya tahu, bukan saya nak bawa saya punya ideologi, bukan saya nak bawa menceritakan tentang mazhab saya. Sana very fanatic. Bila kami solat, lepas Zuhur kami solat jamak asar, bergaduh pula. Dia kata mazhab dia tak ada jamak. Depa Hambali tak ada jamak. Bergaduh pula. Datang mufti lagi. Selesaikan. Dia tengok Syafi'i. Okey, dia muftinya cerita Syafi'i ada boleh jamak. Baru keda sikit. Nak dia bantai kami. Tu Arif yang maki cakap baik tu. Dia tu cikgu. Keras tu dia tu. Tak ada ni. Ni Islam baru. Mufti dia terang. Boleh jamak. Baru reda sikit. Daripada awal ambil wuduk sampai selesai solat. Mata dia pun ni. Kalau ada 10 orang lah tengok kita solat. Kita menjadi pelik nak solat. Pasal kita tak khusyuk lah. Lepas tu. Kenapa perlu kita gaduh? Kan? Kalau kami lebih mudah naik kapal terbang pergi Mekah selesai umrah balik. Tapi kami nak jumpa saudara ni. You are my brothers. We are Muslim. We are only one Muslim. Just because of this, since I be here, bila saya ada dekat sini, saya nak menyampaikan walaupun sepotong ayat. Sampailah surah Yasin tu. Jadi salam pertama, Assalamualaikum. Okey lagi. Salam kedua, salam ketiga macam saya cakap, kepala saya dah besar. Saya dah tak rasa diri saya ada, kepala ni dah besar dah. Suara saya tu kuat, dia pegang perak parang tu jatuh, keram jatuh. Semua yang pegang parang tu jatuh, kedar-kedar jatuh. Are you accept, brother? This salam? Definitely, the God, Allah won't come direct to you. Allah takkan datang pada kamu. Tapi Allah datangkan seseorang. Macam mana 1400 tahun dulu, dia datangkan the Prophet of Muhammad to deliver that salam. Untuk sampaikan that salam. Previously, sebelum ni dah jadi. Akan datang pasti jadi. Now, I'm deliver that salam. You jangan tengok saya. Bila salam yang ketiga jatuh parang. Are you accept that salam? Yes, brother, we accept. Hello. Habis. Selesai. Rupanya seorang doktor. Yang datang tu doktor seorang. Baik kalau pergi sana, rawatan percuma, makan peri, hotel peri, Bikanet tu. Aku tengok bila nak pergi jalan lagi. Nah. Di Bikanet tu, baiatnya ratusan orang. Kalah dekat Malaysia tu. Baik kita sampaikan dalam masjid tu, ratusan orang, puluhan orang dekat sini. Sekali banyak, bergaung masjid tu. Dia sekali banyak kan, kita kan syahadahnya kuat kan. Bergaung masjid tu sana. Jadi bila dah jatuh pedang, rupanya dia pun ni macam kepala kelompok lah. Itu sebab Samsing sangat datang nak pukul orang kan. Dia kepala kelompok. Bila dia dah taslim, kejap-kejap lagi naik orang. Kejap-kejap lagi naik orang. Dah perempuan naik, laki pun naik. Udah Tuan Imam cakap, Mam, kita keluar minum. Kita keluar makan.
Jangan duduk dalam kamar ni lagi. Datang perempuan suruh kepala ni, suruh minta restu. Mereka ni, kata Tuan Imam, mereka ni udah mau menjadikan kita ni sebagai Tuhan selain Allah. Dah minta restu kat kita ni, dah macam India rupanya kalau orang tu alim, dia jadi macam keramat. Mulalah dia. Dia pun fanatik macam tu kan. Udah, kita keluar makan dulu. Keluar makan, lepas makan. Gini. Itulah ayatnya, mereka mau menjadikan orang alim mereka, rahib-rahib mereka Tuhan selain Allah. Udah, naik atas nanti, siapkan beg, kita balik. Kita pergi ni sana. Pergi New Delhi balik. Terus packing. Bukan takut. Dia pun dah mula. Angle dia tu dah lari. Udah lari. Packing, naik kereta api balik. Balik sampai ke India, sampai ke New Delhi, cari visa tak dapat, terbang pergi ke Tehran. Sama juga berlaku di Tehran. Sama. Di Thailand tu dia suruh saya masuk Istana Raja Bhumipol tu bagi surat. Bisa lah, Mam. Kenapa tak bisa? Aduh, kali. Mati aku cakap. Aku kena penjara, kena tahan dekat Singapura. Aku kena tahan dalam lokap Palestin, Israel tu. Gara-gara dia suruh aku pergi dapatkan visa nak pergi Palestin. Tak ada jalan, pergi juga Singapura. Sampai Singapura, baru nak masuk kedutaan Israel tu, jaraknya lebih kurang dalam 300 meter lagi, security-nya penuh. Kan Israel ni semua orang nak attack kan. Dia ada kedutaan di Singapura. Di India ada kedutaan dia. Dia suruh minta visa. Saya masuk, rupanya pasport saya ni banyak cop. India ada, Iran ada, banyak negara yang saya masuk. Dia tengok pasport saya, dia masuk saya dalam bilik, dia buka baju saya, dia cek semua. Dia panggil security dia, scan saya. Macam saya ni salah sangat. Padahal pasport aja cop. Bukan ada bawa apa. Sampai sudah saya tak dapat pergi. Ni pasport baru ni. Pasport baru ni saya tak ada cop. Udah nak masuk Indonesia pun payah pasport baru. Kalau pasport lama tak payah pakai tiket dah. Ini masuk Indonesia pun kena beli tiket. Ini pasport baru. InsyaAllah mungkin pasport baru ni sampai Palestin. Amin. Jadi ketika dah jadi macam itu, penduduk dekat situ memang yakin dengan penyampaian kita, yang pemimpin akan datang, dilantiklah satu orang yang daripada awal kami sampai ke balik. Dia hari-hari duduk dalam bilik itu, bacakan Quran dengan Tuan Imam. Namanya Muhammad Ali Rustam. Dilantiklah dia tu sebagai selaku pimpinan di sana untuk menyampaikan ni. Yang terakhir saya telefon dia, Muhammad Ali Rustam ni macam mana? Dia pun kena perang juga, macam kita juga kena kat sana. Dia pun kena perang, tak tahan juga dia juga. Yes brother, cannot brother. I also police want to catch me also. Dan polis nak tangkap dia lah, macam-macam lah. Macam itulah. Jadi kami balik ke sana, baru pergi ke Tehran. Tehran di sana lah. Di Tehran tu 14 hari juga. Di Tehran, duduk Tehran. Rupanya sampai di Tehran kami tak ada duit. Cash tak ada. Di situ negara yang kena embargo. Embargo ni sekatan ekonomi. Jadi tak boleh, ATM tu tak boleh guna. Anak saya di sini, di Malaysia tu, anak saya nak hantar duit tak boleh masuk. Telefon orang Medan hantar duit tak boleh masuk. Duit dah habis ni, nak makan apa ni, nak duduk kat mana ni. Akhir itulah dah ibu datang bawa duit cash US dollar, bawa pergi sana. Barulah dapat kami nginap di hotel. Itulah kali pertama saya tengok, pagi tu saya tengok salji turun. Ya Allah, tak pernah saya tengok salji atas kereta ni, salji atas bubur kereta ni penuh salji. Sampai dekat sana, sama juga pergi cari istana Ahmadinejad, nak suruh sampai. Masa tu Ahmadinejad presiden kan, nak bagi surat, cari mana boleh masuk, tak boleh masuk, dekat pintu je tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kita pun tahu dan dia pun tahu. Akhir bila dah sampai pintu, saya toleh belakang, dia pun gelak. Dia pun gelak. Sebab dia suka kalau dia cakap saya buat. Saya tak kira apa. Cakap saya buat. Sebab saya tahu kalau saya buat, nanti kalau gagal pun bukan salah. Sama di Iran nak balik, bisa last tau. Jadi saya cerita daripada awal. Sampai nak pergi pasport, dapat juga hantar kot celah
grill besi tu, dapat juga hantar surat. Okey, saya dah buat. Dah buat tuan. Dah okey. Dah buat kan? Ya, itu yang saya mau. Buat dulu kata. Ini belum buat banyak sangat bengkang kan. Kau takkan mati. Kalau kau berjihad di jalan Allah, kau takkan mati. Kalau jasad ni mati itu biasa. Tapi kau takkan mati. Yang ngertilah saya. Yang tak mati kan. Itu. Akhirnya di Iran, kami pergi ke Qum. Kami pergi ke Bandar Qum. Bandar Qum ni daripada New Delhi ke Bandar Qum ni, perjalanan dia dekat Senaru juga. Dekat Senaru. Jadi masa di New Delhi tu dia ada satu square macam Monas ni lah. Macam Monas. Dekat New Delhi, dekat ni apa, Tehran. Dia ada square macam Monas tu. Di tengah-tengah square tu ada kursi. Ada air pancut. Dia duduk dekat situ. Kami dengan Maki ni lama kali duduk. So, dia duduk ngaji Quran. Dia tukar pakaian dia daripada serban jubah. Dia mau dengar cakap Quran masa dekat mimbar. Tak boleh macam ni kan. Cakap, kalau kita masuk immigration tahan. Tukar kan. Pakai ni cap. Tu yang dia pakai snow cap tu. Topi salji kan. Tu tukar simpannya serban dia. Simpan serban tukar snow cap. Ya, bagus juga ya, sejuk kepalanya. Lega aku. Lega. Dia nak lepas ni border. Soal siasatnya teruk. Nak lepas pesawat ni, nak lepas airport kan. Soal siasat dia tengok dengan serban macam ni, dengan jubah, dengan tongkat semua kan. Banyak sangat halangan dia. Tukar tuan. Pakai jaket, pakai snow cap. Lega. Lepas tu Ali Rustam bagi dia selimut tu. Dia duduk dekat tengah square tu di Tehran tu. Dia baca Quran. Tak ada pekerja. Baca Quran seorang-seorang ni. Okey, jom kita pergi jalan lagi. Tinggal tu Imam kat sini baca. Kalian pergi jalan tak apa. Jalan pusing. Saya patah balik, saya tengok orang penuh keliling ni. Budak-budak student sekolah datang rombongan daripada jauh-jauh datang. Turun, penuh keliling dia. Dia baca Quran seorang-seorang. Memang mata je nampak ni. Tutup kepala ni, dia bungkus semua. Badan dia semua dia bungkus. Sejuk kan. Mata je nampak. Dia baca Quran. Aku pun, dia tak bersembang dengan orang tu. Orang tengok ramai tu. Aku pun takut orang pukul dia. Datang. Tanya cikgu dia, kenapa? Dia cakap, tak ada apa-apa. Mereka kejadian ni pelik, dia cakap. Pernah diceritakan tuan-tuan guru mereka, di tempat ni akan datang orang yang aneh yang akan membacakan Quran di sini. Di tempat tu. Jadi ini tuan guru dulu-dulu bercerita. Jadi hari ni dia pun nampak memang aneh lah. Dengan snow cap, mata nampak macam ni, pakai macam orang tengok pun risau tu. Pakai baca Quran. Dia tak peduli orang dia baca Quran seorang-seorang dia kat situ. Rupanya memang ada sejarah. Akan datang seorang lelaki yang aneh akan membacakan Quran kat sini. Lepas tu saya pun ceritalah kami daripada sini. Situ tak berlaku banyak. Bersurai, aku pun bawa dia balik. Orang tangkap dia ke apa, bawa balik hotel. Letak tu. Lepas tu ke mana? Bang Radhi, kita ke mana ni? Udah berapa hari kita kan kamar ni. Tak ada yang bisa menyampaikan. Sampai di Iran, saya kalah. Bahasa Inggeris tak faham. Bahasa Arab tak faham. Bahasa apa pun tak faham. Yang dia faham bahasa Parsi. Saya tak reti bahasa Parsi. Tak boleh komunikasi. Itu Panglima lari balik. 2 hari dia lari balik. Panglima, Ahmad Syawal. Siapa seorang lagi? Orang Dumai. 3 orang. Yang kata pandai bahasa Arab tu. Panglima ada 2 orang tau. Mula sebelum saya pergi, dia orang pergi dulu. Saya memutuskan. Panglima Tan Hardi, Rahmat Syawal, seorang lagi ustaz apa ni. Dia singgah rumah saya. Balik pada tu singgah. Panglima telefon. Tak boleh Panglima, tak bisa bicara sini. Polis pun tak bisa bicara. Apa pun tak bisa. Apa lagi mau buat? Udah Panglima sembang dengan Maki cakap dah suruh dia orang balik kan. Balik 3 hari dia balik Panglima. Aku ada juga 2 bulan lebih boleh berjalan. Sampai sana. Jadi sampai sana memang tak boleh nak menyampaikan. Bahasa tak boleh. Apa buat kita sini ke mana bang? Kita pergi ke Qum, Bandar Qum. Bandar Qum ni bandar
orang Syiah, bandar macam kita bandar tempat orang beribadat lah. Tempat beribadat. Di situ ada masjid yang lebih kurang hampir sama besar dengan Masjidil Haram. Sungai itu dikeringkan, dibuat highway atas ni, jalan-jalan kat situ. Dia punya mabul ni lebih kurang macam Masjidil Haram. Kubah dia kubah meh, betul-betul meh. Macam kat Monas tu meh kan. Mungkinlah salut lah, bukanlah seketui meh ni. Salut, bila matahari naik aja kita tengok cahaya meh tu. Kami tidur betul-betul hotel tu, betul-betul depan. Dia mengamuk betul dia. Dia panggil Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ali ni dia panggil Ali. Dia cakap, kau datang sini suruh betulkan kaum kau ni. Sekarang mereka dah mahu jadikan kau Tuhan. Memang betul lah. Dia punya fanatik tu kepada Ali tu kan. Sedih kali dia. Dia memang sedih lah. Malam dia baca Quran. Satu malam tu dia ajak saya turun pukul 3 pagi. Yuk kita turun. Pergi solat kat sana. Kami pun turun. Masuk dalam. Kat Masjid Kubah Meh tu. Bawah Kubah tu makam Siti Fatimah. Kebetulan waktu kami sampai itu adalah hari perayaan Syiah. Hari perayaan Syiah. Pukul ni badan darah-darah masuklah masjid dia. Masjid macam cantik lah. Kita shilling ni biasa, dia shilling di kaca. Kita berjalan kita nampak kaca-kaca tu macam diamond kat atas tu. Jadi masuk dalam, ada satu kaunter, dia panggil kaunter pelancong. Sampai dia pun dah start tengok lah, lain lah ni. Kedung dia bila masuk masjid, dia pakai pakaian seragam dia lah. Dengan tongkat dia, geting, kacau cakap. Saya macam biasa je lah, dia je. Kacau. Lepas tu, dia masuk sampai ke tengah, kami pun start solat. Solat masing-masing, kita tak buat jemaah. Mula solat cara kita. Lepas tu solat Ahlul Bait. Lepas tu solat secara mereka ambilnya batu Karbala tu letak kat sini, kita pun. Lama orang Syiah ni jadi pelik. Kau ni apa ni? Syafi'i pun kau berjalan, Hambali pun kau buat, Syiah pun kau buat, Wahabi pun kau buat ni. Kau ni siapa? Masa keluar dia tahan. Are you tourist? Dia tanya saya. Yes, we are tourist. Saya cerita macam tadi, ayat tadi jugalah. Are you Syiah? No. Are you Sunni? No. So I'm Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. I'm not Sunni. I'm not Syiah. Ahli Sunnah wal Jamaah. We are one Jamaah. Kita cerita untuk menyampaikan cerita ni yang pemimpin akhir akan datang. Dia bawa lah kami ke satu masjid di Iran, antara masjid yang ketiga ataupun ulama yang ketiga. Kan sana dia sistem dia imam 12. Dia sistem imam 12. Jadi imam 12 ni antara imam 1, 2, 3. Kami pergi ke masjid imam yang nombor 3. Sebab belah area tu imam nombor 3. Lagi sebelah Khurasan yang berhampir dengan Iraq ni, itu nombor 1. Di situ dia buat perayaan besar-besaran tu dekat Khurasan. Khurasan, lepas Khurasan Karbala. Karbala tu yang dia ambil tanah tu yang dia buat ni, Karbala yang kata Ali dibunuh kat situ. Itu ambil tanah tu dia letak jadi sujud atas tanah tu sebagai perjanjian dia akan tuntut balik ni. Jadi saya sembang juga dengan Tuan Imam tu, betul ke yang Syiah ni memusuhi Abu Bakar? Tak, dia tak bukan memusuhi. Mereka ni rasa sangat kesal membiarkan Ali tu sehingga terbunuh. Perasaan kesal itulah yang pukul badan dia. Menunjukkan rasa kekesalan mereka, rasa bersalah mereka. Dia bukan pomnya, tapi orang kata Syiah dia banyak taklid tak. Kita tak peduli itulah. Saya pun habis selesai sampai kita cerita misi kita, dia cakap iya betul. Itu pengakuannya betul. Kami sangat meyakini saat dan akan kedatangan pemimpin akhir. Sebab kita minta izin dekat dia. Saya, macam mana tuan? Minta aja izin. Katakan bahawasanya tentera kami, barisan kami akan melalui negara tuan.
tolong buka jalan bagi kami. Kan? Tapi dia tak ngaku dia masih tak clear tau. Kita cuma menyampaikan pemimpin akhir telah datang dan dia sedang berjalan menuju ke kota Mekah dan dia sedang menyampaikan salam. Padahal salam tu kita yang sampaikan. Kalau dia faham lah. Dan dia sedang menyampaikan salam. Salamun khaulam min rabbir rahim. So kalau nanti dia akan datang dengan barisan tentera dia, tolong buka jalan bagi dekat kami untuk sampai ke kota Mekah. Itu saja kita minta kebenaran. So dia suruh balik negara kau balik, kau ajar rakyat kau baca Quran, kerana akhir nanti akan datang pemimpin ni tetap akan menyampaikan Quran, bukan ilmu lagi. Yang kita cerita Quran, dia pun tak perasan apa yang kita cerita kan. Tak perasan, memang tak kelabu sebab hijab kan. Hijab. Jadi akhirnya udah kita dah sampai tuan. Ya tak apa. Lanjut kita ke Abu Dhabi. Abu Dhabi ada jalan daripada Abu Dhabi masuk ke Jeddah. Jalan raya boleh naik kenderaan. Tapi nak pergi Abu Dhabi, duit pun dah short dah. Hotel dekat sana macam duduk 10 hari dekat sini. Duduk sehari sama bayarnya macam 10 hari. Biaya dah, duit dah short. Okey. Tak apa. Kalau kita pergi Abu Dhabi pun tuan, kita tak ada visa daripada Kerajaan Arab Saudi untuk masuk. Waktu saya apply visa untuk masuk ke Kerajaan Arab Saudi, dia tanya saya, "Are you tourist?" "Yes." Saya cakap, "Saya ni pelancong. Saya nak habis melancong, kemudian saya nak masuk ke Mekah, saya nak habis umrah, saya balik lah. Sebab saya dah ada kat sini." Apa jawapan dia? Di India, di Bangkok, di Tehran, 3 tempat, 3 kedutaan yang saya pergi, jawapan dia, "We not allow any tourist to come our country." Saya tak bagi pelancong datang negara kami. Kalau you nak datang, you balik you punya negara, you apply visa umrah atau visa haji, datang. Kalau visa daripada mana-mana datang nak masuk, dia tak bagi. Sebab dia dah kaya. Dia tak perlu pelancong. Orang tiap-tiap tahun datang umrah, tiap-tiap tahun orang datang haji tu dah lebih daripada duit pelancong dah. Jadi dia tak perlu pelancong luar. Sombong tak sombong orang Arab. Jadi saya cakap, tuan, kalau kita ke Abu Dhabi, duit nak habis ni. Lepas tu kita masuk ke Jeddah, kita pun tak boleh masuk Mekah sebab tak ada visa. Melainkan kita masuk secara curi. Okey. Kalau gitu Imam cari jalan lah. Abang Radhi cari jalan. Adalah jumpa dengan satu Pak Arab yang duduk di Iran. Dia kata dia boleh bawa. Naik jeep dia, mengedah masuk ke Oman. Daripada Oman kami masuk redah padang pasir itu lebih kurang dalam 3 hari sampai ke Jeddah. Masa tu salji, sejuk. Memang tak ada garanti lah kan. Boleh lah bang Radhi, boleh. Berapa biayanya? Boleh aja. Dia nak masuk juga loh. Boleh, berapa biayanya? Nanti kita bincang. Okey lah, kalau macam tu tak apalah. Dah kata putus nak pergi, tak apa. Kita minum dulu. Dah duduk kat tepi jalan tu minum. Ini teh ni ya. Ini teh, macam ni teh. Kamu pun pegang ni. Panas, musim sejuk. Musim sejuk ni dah berjaket semua ni. Saya pegang teh tu baru tuang, berasap-asap ni. Pegang ni. Kejap lagi teh tu pun sejuk, tangan saya deg-deg. Bukan saya, dia maki semua geduk. Lepas tu dia tengok. Tuan, maki cakap, "Macam ni Bang Radhi, Mak, macam ni kita kalau tengah padang jangan kata 3 hari. 10 minit kita beku ni cakap. Tengok padang pasir kan angin. Angin sejuk dengan cuaca sejuk. Ini 10 minit beku ni." Saya kan mulut lepeh. Tuan, kalau kita masuk tuan, ini pegang teh panas pun dah sejuk tuan, mau gigil ni. Kalau kita masuk juga masa tu, lepeh ke kita 3 hari? Iya jugalah Bang Radhi ya. Wow, sokong lega aku. Lega. Iya Bang Radhi ya. Ini pun dah gigil kita. Udah kita balik bilik dulu. Balik bilik. Telefon Panglima Tan Hardi, telefon ayah. Apa pandangannya Bang? Apa kata dia pun? Dah lepas tanggungjawab, kami telefon lah. Tan Hardi cakap suruh balik. Ayah cakap suruh balik. Dah, gitu ambil Quran. Buka Quran, itu ayat dia. Masuklah kamu melalui pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya mana bang? Pintu gerbangnya bandara.
dah kita balik dulu lah kalau gitu. Lega tu. Dapat jumpa anak aku ni. Tidak nanya. Cukuplah kawan aku kena penjara, aku tak kena penjara dah. Jadi balik ya. Saya pergi balik. Boleh balik. Selamat balik. Tak bisa masuk ya. Siap boleh jalan-jalan. Dah dia kata nak balik, daripada sedih, gembira datang. Apa yang ada belanja lah. Balik. Tapi gitulah sepanjang perjalanan saya dengan dia. Banyak yang ditunjuki Tuhan perkara yang luar daripada kemampuan otak kita. Perkara yang luar daripada kemampuan otak. Ada yang saya sampaikan Quran di Thailand. Dia ni orang berilmu. Orang berilmu ni orang kebai ke apa, saya tak tahulah. Ketika sampai dia mengelupa, dia jadi syekh dia. Saya cakap, Tuhan, dia jerekah saya ni. Dia